السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang jemaah sekalian, insyaallah sementara kita menunggu untuk masuk waktu zuhur yang sekarang ni lambat masuk, kita ambil masa dan peluang ini. Mudah-mudahan masa yang ringkas ini kita dapat sedikit ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaAllah ta'ala. Saya nak petik satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang biasa kita dengar bila kita masuk bulan Rajab ini, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Walaupun kita masih awal Rajab, tapi peristiwa Isra wal Mi'raj ini diulang-ulang sehingga kita ingat. Cuma hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan je lah, perempuan tak ada. Tuan-tuan sekalian, beberapa mesej penting dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun begitu, kita melihat ataupun meneliti daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita baca bila masuk bulan Rajab ini, iaitu ayat yang membicarakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah mulakan dengan subhanalladzi asra bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخر ayat. Kalau kita lihat, perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekurang-kurangnya ada tiga mesej penting yang boleh kita mengambil istifadah daripadanya, kesan daripada tadabbur kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun begitu, ada lagi firman Allah Ta'ala tentang bulan-bulan haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna iddatash shuhur inda Allah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Allah jadikan bulan itu ada 12 yang disebutkan dalam kitab sejak Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi.
minha, daripadanya, arba'atun hurum, yaitu 4 bulan yang haram. Dzalika ad-dinul qayyim, dan ila akhir ayat. Di akhir ayat itu Allah Ta'ala sebut wa'lam annallaha ma'al muttaqin, sungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Bila kita lihat bulan Rajab ini adalah bulan yang haram, yakni bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bulan ini kita diharamkan daripada melakukan perkara maksiat, melakukan perkara kezaliman. Dan sebaliknya Allah menyuruh kita pada bulan, bermula daripada bulan Rajab ini dengan amalan-amalan yang baik. Apa sahaja ibadah dan amalan yang baik ada ganjarannya, bermula daripada Rajab, Syaban, kemudian kita bertambahkan dengan Ramadan. Maka sebagaimana kita tahu dalam 4 bulan tersebut, termasuk bulan Rajab, yang mana peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rajab itu adalah Isra wal Mi'raj. Sebagaimana kita baca ayat tadi tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini, kita ulang banyak kali kerana peristiwa ini terkait dengan keimanan. Sebab itu kita ulang, kerana ada di kalangan kita, walaupun canggih moden zaman kita ini, masih lagi tak percaya tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau zaman Nabi sungguh ada orang tak percaya sebab macam tak logik. Sekarang ni dah logik, sebab kita boleh naik ke angkasa dengan kenderaan. Dulu kapal terbang pun tak ada. Tapi walaupun moden bagaimanapun, dari sudut kemodenan dan kecanggihan yang ada, yang kita dapat ataupun kita ada zaman sekarang, misalnya di Eropah dan sebagainya, mereka mencapai satu kejayaan yang luar biasa dari sudut ekonominya, dari sudut pembangunannya, dari sudut segala-gala material, sangat canggih. Tapi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat ini, bila kita lihat dengan mata hati kita, yang hati basirah kita melihat bahawa Allah lebih canggih. Canggih lagi Allah Ta'ala. Sebab itu apabila kita memandang atau tadabbur atau memerhati setiap daripada ayat-ayat Al-Quran itu, maka Allah kata bertambahlah iman apabila kita lihat dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita sekadar membaca sahaja, dia tidak menambahkan keimanan. Orang yang baca Quran berbeza dengan orang yang baca dan tadabbur. Sebagaimana Imam Ghazali menyebutkan, lebih baik orang yang tadabbur satu ayat daripada ayat Al-Quran itu lebih baik daripada khatam Al-Quran sebanyak 2 kali. Maknanya nak membezakan darjat dan kedudukan, kelebihan orang yang tadabbur itu lebih mulia dan lebih baik daripada orang yang banyak baca. Kerana matlamat Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan seterusnya kepada kita untuk amalkan, adalah tujuannya adalah untuk Quran itu bukan untuk hanya dibaca, tetapi untuk diamalkan. Dalam amalan pula dia ajar kepada kita, Allah Ta'ala, Nabi mengajar kepada kita, dalam amalan pula perlu ada penghayatan. Jadi orang yang membaca Al-Quran sekiranya tidak tadabbur, maka hilang amalan, hilang penghayatan, tak sempurna dalam pembacaan Al-Quran itu. Samalah dengan solat kita, dalam ibadah-ibadah yang lain. Maka sebab itu Imam Ghazali menyebut hal tersebut. Maka pada bulan peristiwa Isra Mi'raj ini, sebenarnya bila mana kita bercerita dengan anak-anak kita khususnya, kita kena lebih menekankan soal tauhid.
Yang mana bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mustahil nak buat apa pun. Kalau Allah nak jadikan orang Islam itu semuanya maju, semuanya hebat, Allah nak jadikan orang Islam semuanya kebal, tembak tak lut, boleh. Allah nak jadikan orang Islam itu semuanya kaya pun boleh. Di sisi Allah Ta'ala tidak ada mustahilnya. Tetapi tidak, Allah memilih perjalanan umat Islam itu ada corak-coraknya. Maka Allah jadikan satu bukti yang mana Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah SAW dengan satu perjalanan yang sangat luar biasa, yang mana sepokoknya ada 3 elemen tadi. Yang pertama, Allah mulakan perjalanan itu dengan perkataan Subhan. Jadi biasa para asatizah, para ustaz, dia ceritakan tentang perkataan Subhan. Subhanalladzi asra. Ini Allah nak ceritakan Maha Suci Allah. Dia puji bagi diri dia. Allah itu nak beritahu bahawa hebatnya Allah Ta'ala itu. Allah kata Maha Sucinya Allah Ta'ala. Dia boleh buat apa saja. Alladzi asra, memperjalankan hamba-Nya. Jadi perkataan Subhana itu adalah tasbih. Bila kata-kata tasbih, maka kita akan sebut Subhanallah. Bila kita tahlil, la ilaha illallah. Bila kita kata takbir, Allahu Akbar. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala mulakan perkataan Subhana. Sabbaha. Subhan, maknanya Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Di sinilah Allah nak bagi tahu kepada kita, sebelum penceritaan itu dicerita oleh Allah Ta'ala, Allah kata sebelum cerita ini diceritakan, kita kena puji Allah. Maha Suci Allah. Maksudnya apa? Yakin terus. Cerita itu datang daripada Allah, maka tak perlu kita nak argue, tak perlu kita nak fikir-fikir. Biasa kita fikir-fikir, ya. Kita baca Al-Quran, ya. Ada ragu-ragu kepada Al-Quran. Kenapa? Kerana kita tak benar-benar beriman. Sebab itu bila dia sebut tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, dimulakan Subhana. Dia kita sucikan Allah dulu. Sebab cerita ni Allah yang bawa, bukan kawan-kawan yang kita bawa. Maka apapun cerita dalam Isra' Mi'raj, kena percaya, kena yakin, walaupun pelik. Sebagaimana kita tahu peristiwa Isra' Mi'raj ini, orang yang pertama ataupun orang yang diim oleh orang musyrik ketika itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi jawapan Sayyidina Abu Bakar itulah Subhana, Maha Suci Allah. Sebab itu dia kata, sekiranya kalau benar peristiwa ini datang daripada mulut Nabi Muhammad SAW, maka aku percaya. Malahan kalau lebih, aku pun percaya. Nampak? Belum cerita lagi. Maksudnya peristiwa itu dia tak peduli. Sayyidina Abu Bakar tak peduli. Jalan cerita tu tak peduli. Yang paling penting, kalau yang pencerita ini datang daripada Rasulullah, dah tentu daripada Allah, maka aku percaya. Lebih pun aku percaya. Yang ni macam masalah bagi kita sebagai umat Islam. Kita ada keraguan terhadap agama kita, khususnya dengan berkaitan dengan janji-janji Allah. Contohnya kita mencari rezeki. Kita berusaha bangun pagi, balik malam. Kita bangun pagi, balik malam. Kalau seseorang itu tidak percaya kepada rezekinya, maka tinggallah amalan-amalan yang wajib dibuat. Sembahyang tak buat, sedekah tak buat, perkara yang mungkar dia buat. Itu orang yang tak percaya kepada janji Allah. Mungkin buat penyelewengan, mungkin tidak amanah. Sebab janji Allah, orang yang berusaha dia akan dapat. Sekalipun orang itu orang bukan orang agama, maknanya bukan orang, sekalipun dia bukan orang yang beriman, maknanya bukan orang Islam, kalau dia berusaha, dia pasti akan dapat. Sebab Allah janji begitu. Siapa walladzina jahadu, siapa yang berusaha dia akan dapat. Apatah lagi kita beriman kepada Allah, kita berusaha, kita akan dapat pahala, confirm insya-Allah kita dapat. Dan selebihnya banyak lagi rahmat Allah Ta'ala yang kita dapat.
Jadi Allah nak bagi tahu sesuatu perjalanan. Kalau kita lihat pada perjalanan, kita tengok dulu perjalanan yang biasa dulu sebelum perjalanan yang luar biasa. Allah telah menjalankan kita bermula daripada kita lahir sampai sekarang. Maha suci Allah Ta'ala telah memperjalankan kita di atas muka bumi ini dengan perjalanan takdir. Qada dan qadar Allah telah buat pada kita, dah tentu dah. Rezeki kita tidak pernah salah. Bahasanya rezeki tidak pernah salah alamat. Yang jadi tersalah alamat bila mana kita ambil alamat orang. Tersalah lah dia. Mana ambil harta orang. Mana dia tidak bersabar dengan harta yang ada. Pekerjaan dia tadi, dia tak sabar. Akhirnya dia buat sesuatu perkara yang salah dari sudut agama untuk mendapatkan rezeki. Ambil rezeki orang lain, potong lain orang lain, menipu orang lain, dapat juga rezeki, tapi rezeki yang salah. Maka Allah Ta'ala kata subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini dia sebut perkataan pertama, subhana, maha suci Allah. Jadi kehidupan kita bermula daripada kita lahir sampai sekarang, apatah lagi daripada contoh bangun pagi tadi sampai sekarang, sepatutnya pertama sekali kita kena sebut subhanallah, maha suci Allah telah menghidupkan aku. Ahyana ba'dama amatana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sila bulan ramai yang tak baca, tengah hari pun baca doa tu. Kan? Sebab kita tidak pernah mensucikan Allah Ta'ala. Sebab Allah dah memperjalankan kita daripada kita tidur separuh mati dia tu, dibangkitkan kita itu, kita tak pernah berucap subhanallah. Kita nak cerita Isra Mi'raj, cerita besar ni, tapi perjalanan kita yang Allah jalankan daripada kecil sampai yang sekarang kita ada ini, kita tak pernah puji Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita tak nampak bahawa perjalanan yang besar kita nak cerita Isra Mi'raj ini satu perjalanan bukan kita yang dijalankan, Nabi dijalankan. Kita diajak untuk mensucikan Allah. Apatah lagi kehidupan kita yang real kita hidup daripada kita lahir sampai sekarang. Itu juga perlu kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah telah menghidupkan aku, kemudian memperjalankan perjalanan aku daripada aku lahir sampai yang ada sekarang. Itu nombor satu. Sebelum kita bincang kepada Isra Mi'raj cerita, kadang-kadang kita ni syok tu, dengar cerita Isra Mi'raj seronok, dengar peristiwa tu, balik tak ada apa-apa, hanya tahu peristiwa saja. Sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj itu nak memberi kesan kepada kita supaya kehidupan kita itu memberi manfaat dengan peristiwa itu. Dipanggil ibrah. Bukan sekadar kita dengar, oh ya, oh ini hebatnya, habis. Kita seronok dengar cerita. Bukan sebab seronok, tetapi kita nak peristiwa tadi menambahkan keimanan kita, menambahkan kualiti kehidupan kita, khususnya kepada terhadap ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra. Asra ni pula ialah Allah yang menjalankan. Jadi kalau kehidupan kita daripada kita kecil, sekarang kita ada jawatan, maka tiba-tiba kita kata sebab usaha akulah aku dapat jawatan, sebab usaha akulah aku banyak duit, sebab usaha akulah aku jadi orang yang terkenal. Salah. Kerana Allah Ta'ala kata apa? Peristiwa yang sangat besar ini, Isra wal Mi'raj ini, Allah kata apa? Aku yang menjalankan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Tiba-tiba dalam kehidupan kita, kita gaji besar, rumah besar, ataupun kita rezeki banyak dan sebagainya, aku yang usaha. Kalau tak aku buat macam ni, aku tak kaya macam ni. Kalau aku tak buat macam ni, aku tak dapat macam ni. Itu perangai siapa? Perangai Haman. Haman dia kata, disebabkan ilmu aku, kan Quran sebut, kerana ilmu aku, kerana usaha aku, sebab itu aku kaya. Bukan Allah yang bagi. Kerana ilmu aku, kerana pengalaman aku, sebab itu aku kaya. Maknanya dia mengenepikan terhadap apa yang Allah perbuatkan pada dia. Maka Allah Ta'ala jelas kat sini tentang satu mesej yang sangat penting, mesej keimanan, iaitu subhanalladzi asra
Setiap apa yang berlaku itu Allah yang buat pada kita. Kita dapat rezeki, kita dapat anak, kita dapat isteri, kita dapat apa-apa sahaja, kenikmatan yang Allah bagi, semua daripada Allah. Dan Allah kata asra bi 'abdihi. Perkataan 'abdihi ini perkataan yang paling spesial itu. Abdun itu saya dah terang dekat sini. Saya kan tahun lepas tu saya bincangkan tentang abdun ini ada empat jenis abdun. Abdun awwabun, abdun munibun, abdun taibun, abdullah. Ada empat. Setiap daripada hamba itu dia ada kategori-kategori, dia ada ciri-ciri dia. Jadi bila Allah Ta'ala kata subhanalladzi asra bi 'abdihi, Allah jalankan hambanya. Kenapa tak disebut subhanalladzi asra nabiyhi? Boleh aja. Asra rasul boleh. Tapi tak, Allah nak beritahu perjalanan ini perjalanan yang besar, yang perlu kita puji Allah kerana perjalanan ini boleh juga berlaku kepada hamba-hamba dia yang lain selain daripada Nabi. Tapi tidaklah ke langit. Kenapa tidak di langit? Kerana peristiwa ini bukan nak ke peristiwa Isra' Mi'raj ni, ibrahnya bukan nak kita, Ustaz kalau Nabi dah pergi ke langit, kita kena tiru sunnah Nabi ni pergi ke langit ni. Tak perlu lah. Tujuan peristiwa itu adalah untuk meningkatkan keimanan. Maksudnya apa? Kita nampak perjalanan tadi betapa Allah itu maha hebat dia, maha sempurna Allah, maha besar, maha agungnya Allah. Ada dua. Dalam peristiwa ini kita lihat keagungan Allah dan kesempurnaan Allah. Maknanya bila disebut abdihi itu memang Nabi. Pada penceritaan asal Nabi, tetapi dari sudut ibrah kita sebagai manusia, hamba Allah, peristiwa ini kita relatekan dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita ini. Tak mustahil Allah nak letakkan kita di tempat yang paling tinggi, dan tak mustahil suatu hari nanti Allah letak kita paling hina. Tak mustahil. Sebab itu bila kita duduk di tempat yang tinggi, jangan menghina yang di bawah. Begitu juga orang yang di bawah, jangan menghina yang di tinggi, sebab belum diuji. Orang yang boleh amal soleh tak boleh hina orang yang maksiat, kerana belum tentu akhirat ahli ibadah itu akhirnya adalah kepada ibadah, belum tentu. Begitu juga orang ahli maksiat tak boleh juga menunding jari kepada orang yang ahli ibadah, mengatakan oh dia nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya, sedangkan dia sedang buat maksiat. Jadi kalau kita simpulkan semua dalam peristiwa ini, Allah nak beritahu kita kena rasa diri kita ni hamba Allah. Dalam bulan Rejab ini kita tahu amalan yang paling utama dalam Rejab ialah puasa. Puasa Rejab. Dan amalan-amalan yang lain, sebahagian ulama salaf start pada bulan Rejab, Sya'ban, itu dah banyak puasa itu. Puasa banyak dalam 2 bulan ini. Apa-apa pun ibadah yang kita buat tadi, pasti kita kena tahu setiap apa yang kita boleh buat, kita kena puji Allah dulu. Kenapa kita puji Allah? Sebab supaya kita mengelak daripada kita puji diri kita. Oh, aku boleh sembahyang awal, aku boleh datang awal ke masjid, aku boleh berzikir, aku boleh baca Quran, aku. Hilangkan keakuan itu. Apa yang kita sepatut tukar? Kita dapat sembahyang masjid, kita kata ya Allah, terima kasih kerana kau bawa aku ke masjid. Ya Allah, kau bagi rahmat pada aku, boleh aku duduk awal di masjid. Ya Allah, kau boleh bagi aku lidah aku ringan nak baca Quran. Sebab ada orang boleh baca Quran, ada orang dia pegang handphone je. Betul kan? Ada orang diberikan kebaikan pada dia, boleh baca Quran. Ada orang susah baca Quran, dia tekak-tekak, baca tersangkut-sangkut, tapi gigih dia baca Quran. Tapi ada orang yang pandai baca Quran, Quran pun tak pegang. Semua itu rahmat Allah. Ada orang ada 2 kaki, hari-hari tiap-tiap pagi pergi berjogging, setiap hari fit badan, lepas tu pergi kerja, masjid tak sampai. Ada orang yang boleh sampai ke Gunung Kinabalu
jalan panjang, Gua Hira tak sampai. Contoh, ada orang boleh pusing Tasik, bangga tiap-tiap hari boleh pusing Tasik. Bila pergi Mekah, tawaf, mengah dia. Contoh, makna bila dikaitkan kehidupan harian kita dengan ibadah, kita jadi kalah dengan ibadah. Sebab jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mudah. Contoh zikir, semua orang tahu zikir bagus. Tapi berapa ramai yang duduk saja ngelamun tak habis lagi. Padahal dalam masjid lah, tak berzikir pun. Kenapa? Zikir itu rahmat Allah. Ada orang tahu hari ni hari Jumaat, memperbanyakkan selawat, tak selawat lagi daripada pagi tadi. Kenapa? Sebab Allah tak rahmat dia. Sebab itu Allah kata, tanda-tanda bukti Allah rahmat kepada dia adalah Allah akan mengilhamkan kepada dia untuk beramal ibadat, mengilhamkan kepada dia untuk selawat. Padahal selawat tak perlu kepada belajar tadika, tak perlu. Begitu juga kalau kita baca Al-Quran, kita perlu tajwid, kita perlu nak sebut makhraj. Tapi nak kita berzikir la ilaha illallah begitu mudah, tak berzikir juga. Jadi begitu tuan-tuan. Jadi kita nampak kehidupan kita ini, bila Allah kata subhanalladzi asra bi'abdihi, maknanya kita puji Allah. Bila kita puji Allah, Allah akan limpahkan kepada kita rahmat. Dia akan sentiasa ilhamkan kepada kita untuk buat baik. Walaupun simple. Contoh, berapa ramai orang yang ambil wudu, sedangkan dia tahu doa selepas mengambil wudu tu mustajab, tak baca doa juga. Dan berapa ramai yang tahu pada hari Jumaat ini ada waktu-waktu yang mustajab, tapi tak diambil peluang juga. Kenapa? Padahal benda tu free saja, free of charge. Masa tu Allah buat sama dengan orang lain. Begitu juga amalan-amalan yang baik. Semua tahu bila kita semayang, Allah melihat kepada hati kita. Semua orang tahu. Allah tak tengok kita bangun tegak apa. Itu memanglah kita kena buat, sebab itu syarat dia, ia sah dia. Tapi kita tahu bahawa setiap daripada semayang kita, Allah melihat nilai kepada semayang itu pada apa yang tergerak dalam hati dia dalam semayang. Bukan kerana banyaknya semayang, lepas dua. Tapi kalau hatinya kosong, tak ada nilai juga. Jadi semua ini adalah rahmat daripada Allah. Sebab itu kita kena puji Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kerana kita nak menjadikan diri kita sebagai hamba Allah bukan senang, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu sebut. Allah Ta'ala sebut ketenangan dan ingat kepada Allah. Ayat lain Allah Ta'ala sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nampak? Tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cuba kita tengok. Fadkhuli fi ibadi. Perkataan hamba Allah ni special, kan? Hamba Allah. Contoh, Nabi SAW pernah ditegur oleh, bukan ditegur, disapu oleh Aisyah. Ya Rasulullah, aku kesian kat engkau. Engkau ni seorang Nabi, dah tentu kau masuk syurga. Kenapa engkau lebih-lebih nak semayang banyak-banyak ni? Aku tengok kesian sampai bengkak kaki. Jawapan Nabi apa? Semua orang tahu. Afala akuna abdan. Nabi tak sebut afala akuna nabiyyan wa rasulan. Tak. Nabi kata afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku, tak boleh ke aku nak jadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Itu menunjukkan apa? Spesialnya hamba Allah ini dari sudut pandang Allah. Kenapa disebut hamba Allah? Bila kita sebut hamba, itu adalah darjat paling rendah kemanusiaan. Tetapi bila kita letakkan diri kita hamba di hadapan Allah, pada sebutan nampaknya rendah, tetapi di sisi Allah tinggi nilai. Sebab itu Allah kata syaratkan untuk seseorang itu masuk dalam syurga Allah, dia kena jadi hamba Allah dulu. Nak jadi hamba Allah, ini dia.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Itu kita tahulah daripada Mekah ke Madinah, ke Masjidil Aqsa, naik ke atas. Kita tahu ini perjalanan. Perjalanan yang kita sebutkan ini adalah perjalanan yang kita melihat dia bersifat horizontal dan vertikal ni. Itu adalah hidup kita ini zahirnya, kemudian batinnya. Maknanya zahir dan batin, fizikal dan rohani mesti seimbang, tak boleh tinggalkan. Jadi bila nak jadi hamba Allah ni, mesti kita kena seimbangkan amalan yang zahir dengan amalan yang ada dalam jiwa kita. Kalau kita tak seimbangkan, kita akan jadi tempang dalam hidup. Sebab itu ramai orang-orang yang berharta, orang yang banyak duit, orang kaya, tuan-tuan, masalah besar dia apa? Tak tenang. Saya banyak duit Ustaz, saya sedekah dah berjuta lah, tapi tak tenang juga hati saya. Kenapa? Ini masalah, tuan-tuan. Kita pula yang miskinnya berjuta Ustaz, bagi 100,000 kat saya ikut, tengok macam mana? Tenang tak? Tak tenang juga. Dapat 100,000 tengok kiri kanan, nanti kan takut ada orang rompak ni, tak tenang juga. Maknanya ketenangan ni bukan boleh dibuat-buat, tuan-tuan. Ketenangan ini dapat Allah sebut secara eksklusif dalam Al-Quran. Ketenangan itu tidak akan dapat melainkan satu saja. Dia akan dapat melalui mengingati Allah Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tak ada cara lain. Siapa yang ada anxiety, siapa yang ada rasa takut, siapa yang rasa was-was, siapa yang rasa tak tentu hara, ingat Allah, zikir banyak-banyak. Tapi ingat Allah janganlah ke lain-lain. Dia ingat Allah Ta'ala, dia tengok cicak, dia tengok kipas, tengok orang, tak jadi. Ingat Allah Ta'ala mesti ada cara dipanggil fokus. Maka sebab itu bila Allah Ta'ala mulakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini nak ceritakan tentang apabila Allah Ta'ala yang bawa kita, dan kita termasuk dalam golongan hamba Allah, Allah akan bawa ke tempat yang paling special, tempat yang paling kita tak jangkakan. Maknanya orang yang banyak tasbih kepada Allah, kemudian menjadikan diri dia hamba Allah, Allah akan tempatkan dia tempat yang paling istimewa. Allah tempatkan yang paling istimewa, tak perlu kita nak senaraikan, tak perlu. Itu serah kepada Allah, Allah nak bawa kita ke mana. Sebab itu ada satu istilah ulama menyebutkan as-salah mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'raj al-mu'min. Kenapa? Bila dia sembahyang saja, kebesaran dan keagungan Allah dan juga kesempurnaan Allah itu nyata dalam hati dia. Itu dipanggil mi'raj. Maknanya bila dia sembahyang saja, terus jiwa dia, seluruh anggotanya menghadap Allah terus, tak ada fikir lain lah. Tak fikir kerja, tak fikir apa. Lepas habis sembahyang barulah dia ingat. Kerana sebab itu mi'raj. So, peristiwa Isra' Mi'raj ini menceritakan tentang betapa Allah menceritakan tentang peristiwa terkait dengan keimanan kita dari sudut mensucikan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah di mana Allah nak tempatkan kita itu, dia akan tempatkan kita di tempat yang paling istimewa. Itu serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita banyakkan bertasbih dan juga pastikan diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa perkongsian kita cukup sekadar ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada yang berbahagia, kepada Ustaz